Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi menonton Drama Tiwasi melalui channel channelnya YouTube channel saya. Alhamdulillah. Dan kita sedang membicarakan tentang pengajaran yang kita boleh cuplik daripada Bukan Gadis Biasa, slot Akasia TV3 ya. Drama yang diterbitkan oleh Hajah Sheila Rosli dan diarahkan oleh Haji Azman Jenggob ya. Dan di episod kelima saya dapat kata tu cuplik banyak pengajaran ya. Salah satu scene di mana Juliana bercakap dengan Muzaffar, suami dia lah, Muzaffar ya. So saya cukup terkenal bila suami kata, "Ai, takkan you tak tahu kita ni nak puasa, takkan you tak puasa?" Bila suami tegur dia untuk puasa ya. Apa dia kata? Dia lah, "Babe, I masih muda lagi, babe. I muda lagi, babe." Dia cakap kat suami dia. "Tua nanti I puasa lah." Dan kalaulah masih ada orang macam ni di zaman sekarang, sebenarnya ada. Saya amat-amat sedih lah. Kita patut amat bersedih. Bila dah dewasa, dah ada anak pinak, ya, dia kata, "I masih muda, nanti ada tua I puasa lah." Pastikah sempat jadi tua? Jadi puasa ni ibadah yang jangan main-main ya. Kita kalau kita tinggal pun wajib diqada ya. Kalau mati sebelum kita qada, anak waris kita, anak-anak kena ada kewajipan untuk qadakan untuk mak ayahnya. Jadi saya minta semua orang lah ya, jadikan puasa ini sebagai satu kefarduan. Kita belajar untuk taat, tapi jangan berpuasa macam puasa orang kurang ajar. Puasa tapi tak solat. Puasa masih berbohong, masih terlibat dengan maksiat. Puasa tapi masih juga tak tutup aurat. Contohnya ni puasa orang awam, orang yang agak kurang ajar kepada Allah. Okey, pengajaran pertama. Pengajaran kedua, bila sama juga dengan Juliana dengan suaminya Muzaffar ni dalam scene yang lain. Ya, suaminya balik lewat. "Ai, apa ni? You tolong buat bubur lambuk ke untuk masjid? Lewat sangat." Apa kata suami? "Cantik. Kalau bodoh tak apa, tapi janganlah jahil." Sembayang tarawih ya 20 rakaat, saya buat 20 rakaat memanglah lama. Ya, itulah awak ni jahil. Kalau bodoh saya boleh terima. Allah mak fantastic. So kalau jahil ni memang tak nak belajar, masya-Allah ya. Tapi itulah ya, kita kena ingat suami kena bertegas ya. Muzaffar ni terlampau lembut dengan Juliana ni memang kasar ya. So isteri jangan kasar pada suami. Syurga awak di bawah redha seorang suami. Jangan kurang ajar. Dan jadikan Ramadan sebagai titik perubahan. Nak mengawal kedegilan, kesombongan ya, kebatilan yang ada pada diri kita ni, tolong hapuskan, lenyapkan. Sebab syaitan semua dirantai. Awak berlawan dengan nafsu sahaja. So jangan kurang ajar pada suami awak. Jangan sombong ya. Dah nak tunggu tua baru nak berpuasa dan sebagainya. Tapi ingat, so suami si Muzaffar tu patutnya lebih tegas pada isterinya. Kalau dia tak mampu nak pujuk isterinya untuk berpuasa, dia kena cari orang lain yang isterinya hormat, respect untuk mendidik ataupun menasihati. Dia tak boleh lepas tangan. Tidak boleh lepas tangan. Takut jadi suami yang dayus. Saya tunjuk diri saya. Ya, takut saya pun terlibat dengan benda yang sama. Kena tegur. Ya, kesilapan isteri kita dengan jelas, dengan tegas, walaupun dengan kasih sayang tapi tegas. 2. Yang ketiganya, scene Ryan dengan Bun ya, tengah makan sahur. Ya, kesian, masa tu dia masih pokai ya. Dia punya syarikat agensi penyiasatan peribadi ya, private investigation ya, belum begitu meletup ya. So suam-suam kuku, so dia memasak ala kadar. Tapi kita kena bangun sahur sebab ada keberkatan dalam sahur. Dan sahur itu ialah waktu dah nak subuh ya, sejam ke sebelum subuh. Bukannya aku sahur pukul 12 malam, pukul 1 aku terus tidur, baru puas tidur. Itu bukan sahur, itu makan tengah malam ya. So bangun sahur itu sangat berkat, walaupun dengan minum air sejuk kata Nabi ya. So sebab dalam itu ada barakah. Sebab sahur membezakan puasa orang Islam dengan puasa orang yang Yahudi dan Nasrani. Satu. Keduanya, ada keberkatan dalam sahur. Doa waktu sahur itu sangat mustajab, masya-Allah. Dan Allah dan malaikat berselawat atas orang yang bangun makan sahur. Masya Allah. So tolonglah bangun sahur ya. Kalau boleh lewatkan sahur, habis sahur je masuk waktu subuh, terus sembahyang subuh berjemaah. Wow, cantik begitu, barakat. Make it this year insya-Allah. Pengajaran ketiga.
Pengajaran keempat ialah Muzaffar dengan Juliana, ya. Tu dah dia tengok, kenapa tak puasa ke? I tak bangun sahur. Macam mana? You tak kejutkan? Mana boleh kata Muzaffar, aku dah kejutkan banyak. So tidak bangun sahur bukan alasan untuk tidak puasa. Itu sebabnya kita awal bulan dulu, awal Ramadan, kita disuruh niat kalau boleh niat 1 bulan. Lepas tu tiap-tiap malam selepas tarawih, tu sebab kena buat tarawih. Ya, lepas kita pasang niat, nawaitu sama ghadin untuk puasa pada esok hari. Ya. Dan bangun sahur itu pun sebenarnya niat. Kalau kita tak pasang niat lupa kita bangun sahur, itu niat lah tu. Dah automatik sebagai niat untuk berpuasa. Lulus, ya. So mudah-mudahan jangan jadi alasan, ya, kita tidak berpuasa. Memang kita ada rukhsah, ya, untuk kita tidak puasa, kita bermusafir dalam keadaan teruk, sakit dan sebagainya, ibu yang menyusukan anak dan sebagainya. Ada pelepasan keringanan untuk tidak berpuasa dan diqada kemudian insya-Allah, ya. Itu pengajaran yang keempat. Pengajaran yang kelima ialah ni, bila Juliana berbincang dengan Amir dengan Sofian. Sebab Sofian ni abang ipar lah, pakcik kepada Amir ni. Dia, apa ni, kenapa ni kau ni tak... Sebab Amir bangun pagi minta sarapan dalam bulan Ramadan. So ditegur oleh Sofian, pakciknya. Apa mak dia buat? Juliana ni memang kurang ajar kan. Dia defend anaknya. Kau jagalah anak kau sendiri. Anak aku jangan kau sibuk-sibuk. Bila ada seorang pakcik menegur anak saudara yang sudah umur 25 tahun untuk kena tak puasa, janganlah mak defend. Ya, pakcik tu berpesan, menegur untuk bawa anak tu masuk syurga. Jangan marah, jangan sentap. Dah lah awak silap didik anak, awak marah orang lain didik anak awak. Wow, itu satu pengajaran. Memang nampak sombong, ya. Sombong pada diri, sombong pada keluarga, sombong pada Tuhan. Masya Allah. Ingat, nasihat yang baik-baik daripada orang sebenarnya adalah pesanan daripada Allah sebenarnya. Ya, itu pengajaran yang kelima yang saya dapat, dan pengajaran yang terakhir yang saya dapat daripada episod yang kelima. Bukan gadis biasa, sangat luar biasa drama ni, ya. Bila Ryan dan Johanna di supermarket, ya. Yalah kan, si Johanna ni memang macam tomboy sikit, dia memang tak suka laki-laki. Dia ada dendam pada lelaki. So dia kasar sikit. So ingat, kita jangan berkasar pada orang. Kalau kita makan gaji, kena buat baik dengan customer, ya. Dan tidak rugi kita berbuat baik pada orang. Ingat, orang kasar pun, orang baling tahi, kita baling bunga. Ya, bunga pasti mengalahkan tahi. Buat baik kat orang, apatah lagi dalam Ramadan, anda pasti untung. So, selamat menonton drama Tiwasi. Belajar daripada apa yang kita cuplik daripada drama trending. Mudah-mudahan kita dapat ilmu untuk berubah ke arah yang lebih positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.